Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, ahli-ahli panel, yang bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat datang ke webinar Seminar Drone SEMID 2021 Anjuran Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN) bersama Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Pertubuhan Juru Ukur Diraja Malaysia, Universiti Teknologi Mara UiTM, Lembaga Juru Ukur Tanah dan Persatuan Juru Ukur Tanah Bertauliah Malaysia berjuta. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa untuk menyertai sesi ini. Tema Seminar Drone 2021 Terbang Bersama Demi Malaysia yang Makmur adalah bertepatan dengan senario penggunaan drone yang semakin popular di Malaysia oleh pelbagai lapisan masyarakat. Penggunaan drone kini bukan semata-mata bagi tujuan aktiviti pemetaan dan riadah. Bahkan telah berkembang di dalam industri dan mewujudkan kepintaran aplikasi lain yang boleh menjana peluang ekonomi baru dalam pelbagai sektor. Drone umpama mata dari langit biru yang telah memberikan dimensi baru pada masa ini dan dijangka mencipta peluang perkhidmatan, ekonomi dan sosial baru pada masa kini dan akan datang. Para hadirin yang dihormati, penggunaan teknologi drone telah banyak membantu agensi-agensi kerajaan dalam melaksanakan kerja-kerja pemetaan, pemantauan dan pengawasan dengan lebih cepat dan efisien. Ini telah dibuktikan dalam kes yang melibatkan pencemaran udara dan air di sekitar Sungai Kim Kim di Johor dan juga pencerobohan pelemongan haram di Tasik Chini, Pahang. Dalam hal ini, JUPEM dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar (JAS) dan Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) telah menggunakan drone untuk mengesan dan mengenal pasti kawasan-kawasan yang terlibat bagi tujuan pemantauan, pengawasan serta analisis data yang berkaitan untuk menangani isu-isu berbangkit. Perkembangan teknologi yang senantiasa berubah menuntut jabatan dan agensi di bawah KEDSA untuk meningkatkan keupayaan aset masing-masing. Dalam hubungan ini, suka saya memaklumkan bahawa Kementerian di bawah rancangan Malaysia yang ke-12 telah meluluskan peruntukan berjumlah 9.9 juta untuk memastikan perolehan drone di bawah JUPEM dapat dilaksana bagi memastikan perkhidmatan pasukan pengendali drone yang tersedia dan kompeten untuk memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada rakyat. Saya tertarik dengan laporan luar negara berkaitan penggunaan teknologi drone untuk membantu mengekang penularan wabak COVID-19 di negara China dan Sepanyol sebagai salah satu mekanisme untuk pemantauan dan mengingatkan rakyat supaya kekal berada di rumah sepanjang tempoh kuarantin. Pengeluar drone telah melakukan modifikasi ke atas model drone mereka supaya dapat melakukan semburan di kawasan yang berpotensi terjejas. Kamera thermal yang dipasang pada drone digunakan untuk memantau suhu badan rakyat agar kaki tangan perubatan dapat mengenal pasti kes-kes yang baru. Drone yang dilengkapi dengan pembesar suara juga digunakan untuk menyurai perhimpunan awam di tempat-tempat yang sesak dan menyampaikan mesej kesihatan. Selain itu juga, drone turut digunakan untuk pengangkutan sampel perubatan dan melakukan pengimejan thermal.
Saya berharap pemain industri drone di Malaysia dapat mengambil pengkongsian laporan yang saya sebutkan tadi untuk mengkaji sejauh manakah teknologi drone dapat dibangunkan dan dipelbagaikan aplikasinya di negara kita dengan menjadikan drone sebagai alternatif dalam penyelesaian isu-isu terutamanya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Para hadirin yang dihormati, melihat kepada peningkatan penggunaan drone yang semakin meluas, saya berpandangan sudah tiba masanya kita perlu lebih aktif dalam memberi kesedaran kepada semua pihak yang terlibat, khususnya orang awam, tentang pematuhan ke atas prosedur, operasi standard, SOP, dan peraturan-peraturan semasa yang berkuat kuasa. Dalam hubungan ini, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, KETSA, komited untuk senantiasa memberikan maklumat terkini dan pendedahan berkenaan dasar, prosedur dan peraturan yang berkuat kuasa berkaitan penggunaan drone. Hebahan berhubung peraturan sedia ada yang berkaitan dengan penggunaan drone seperti Perkeliling Am Bilangan 1 tahun 2007 berkaitan dengan arahan keselamatan terhadap dokumen geospatial terperingkat perlu dipertingkatkan terutamanya kepada agensi yang tidak sedar akan kewujudan arahan ini. Selain itu, setiap penggambaran menggunakan drone perlu mendapat kelulusan daripada Ketua Pengarah UKO dan Pemetaan Malaysia. Dan satu salinan hasil penggambaraan udara tersebut perlu diserahkan kepada JOPAM. Ini bagi membolehkan JOPAM untuk mengurus dan menyelenggara satu pengkalan data citraan yang lengkap bagi menghindari berlakunya pertindihan penggambaran udara serta pemantauan aktiviti penggambaran drone tersebut bagi aspek keselamatan. Selain daripada peraturan yang diletakkan di bawah kawalan kementerian ini melalui JOPAM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia juga merupakan agensi yang mengawal selia aspek keselamatan industri penerbangan awam negara, termasuklah penggunaan drone. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia juga telah mengeluarkan perkeliling dan SOP berkaitan penggunaan drone di Malaysia mengikut undang-undang yang ditetapkan agar penggunaan drone tidak disalahgunakan bagi tujuan yang boleh membahayakan industri penerbangan awam negara. Para hadirin yang dihormati, penganjuran webinar ini adalah tepat dan kena pada masanya bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman mengenai fungsi dan keupayaan drone. Saya berharap seminar ini menjadi platform terbaik bagi pencambahan ilmu dan perkongsian maklumat berkenaan dengan keupayaan serta teknologi drone terkini, selaras dengan konsep perkongsian pintar. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya sekali lagi mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan kepada semua yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan webinar ini. Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan webinar Seminar Drone 2021. Sekian, terima kasih.